datang ke vlog Sabar dan Suhaimi. Hari ni vlog day, kalau tak salah day 4. Dalam punya vlog saya tak update sebab rest day. Saya rest dengan YouTube sekali sebab saya perlukan masa untuk rehat, refresh balik semua benda. Terus kepada hari ni chest, shoulder dengan triceps. Pukul 10 suku. So pagi tadi saya ambil satu scoop whey MMX, satu scoop whey MMX, so satu scoop pre-workout Natraflex, Get Natrafat. Hari ni, konten hari ni adalah simple je, so akan tunjuk sikit klip-klip pasal saya buat apa, rutin apa lepas ni. Follow saya Instagram. Okay, join community Telegram group kat bawah kalau korang nak menang giveaway. Dan hari ni saya akan pilih seorang lagi pemenang giveaway. So make sure kalau korang nak menang giveaway, korang kena join Telegram channel kat bawah, group kat bawah. Dan kat situ korang boleh tanya banyak soalan lah. Dan kat situ selalu saya akan update juga apa-apa benda yang best untuk korang. Body update hari ni, body update day 4 untuk korang. Lagi apa? Body update, giveaway, workout, next project. Dan oh ya, lagi satu Q&A yang daripada Instagram saya akan jawab dalam video ni. Untuk korang semua yang jawab tanya ke Instagram, korang boleh tanya. Kalau saya ada Q&A ke Instagram, soalan ke Instagram, korang boleh tanya kat situ dan saya akan jawab dalam video ni hujung. So dalam video ni akan ada banyak jawapan-jawapan kepada soalan korang lah. So stay tune dalam video sampai habis. Kita workout Amino Shred. So ni intra workout sebab saya perlu sesi kosong lagi. So saya ambil Amino Shred untuk dapatkan BCA throughout the workout lah. Chest, shoulder, cuma abs saya akan mungkin postpone ke malam sebab sepancit gila, tak makan. Tak apa, so kita nak body update hari ni. Alright, by the way saya belum start lagi cardio. Nampaknya masih ada lagi fat dekat area lower chest. Bahagian abs pun belum betul-betul develop. Maybe nanti dalam minggu ni, minggu depan saya akan start cardio. So kita akan tengok macam mana. Dan sekarang saya adjust saya punya ratio fat, karbohidrat dengan protein. Saya naikkan protein ke 190 gram macam tu per day. Dan karbohidrat saya kurangkan sikit. Sebab saya perasan kalau carb saya lebih tinggi, badan saya akan lebih puffy. So tu masalah lah, korang kena try and error. Tengok. Sebab tu penting untuk sentiasa record body progress korang supaya korang tahu waktu diet ni badan korang macam ni, waktu diet macam ni badan korang macam ni. So korang tahu apa nak kena adjust. Okay, macam ni kita nampak. Boleh lah ada area sini sikit. Boleh start cardio sikit. Dan kita tengok macam mana lepas seminggu nanti naikkan ratio protein dan kurangkan ratio carbs. Okay. Alright guys, so waktu Q&A. Soalan pertama sekali daripada Swole Didi iaitu tips untuk naikkan selera makan. Secara jujur, saya personally, based on saya punya experience, ada je orang recommend ambil suplemen tertentu untuk naikkan selera makan. Tapi based on saya punya personal experience, korang kena pecahkan meal korang. Let's say biasanya korang makan makanan sebesar ni dalam satu meal, cuba pecahkan kedua. Sebab apa? Korang kena biasakan mindset korang yang korang ni dah biasa makan banyak. Sebenarnya ini adalah satu cara untuk trick mindset lah. So biasakan korang paksa diri korang untuk makan. Nanti tak lama
lama-lama perut korang dia akan mengembang tau. So korang sendiri akan rasa lapar tu. So benda tu memang kena praktis. Memang dia tak akan ada macam cara mujarab untuk naikkan selera, tiba-tiba naik selera. Ni adalah benda yang korang kena, sebab perut kita ni, dia kalau kita praktis makan banyak, lama-lama dia akan mengembang tau, dan korang akan lapar sendiri. Sebab tu kalau orang yang biasa makan kurang, perut dia macam shrink. So akhirnya dia cepat kenyang, dia cepat satisfied. So korang kena paksa diri korang makan lah masa stage peringkat awal tu. Okay? Alright, soalan kedua daripada I.M. Izzuddin. So basically tanya, bilakah waktu paling sesuai untuk ambil protein? Sebenarnya ambil protein ni bila-bila sahaja boleh. Sebab saya dah pernah share video sebelum ni, iaitu research yang mengatakan mitos pasal timing yang terbaik ambil protein, sebenarnya itu bukan benda yang paling penting. Tapi kalau korang nak, korang boleh je ambil lepas training ataupun sebelum training. Macam hari ni sendiri, saya minum protein sebelum training, dan lepas training saya dah lapar gila, saya akan makan telur lah. So itu adalah cara yang korang kena praktis, ataupun korang kena cari masa yang paling convenient untuk korang. Sebenarnya timing protein tu benda yang paling kita tak perlu nak risau. Tapi yang paling penting adalah protein intake daily korang. So misalnya korang busy pagi kan, buat kerja tak sempat, so jangan rasa korang punya diet mess up. Sebenarnya tak jadi masalah. Just ambil protein tu setelah korang dah ada free time. So sebab tu saya kata penting untuk korang ada strategi, tahu apa snack yang korang boleh bawa time korang tengah busy bekerja. So timing protein, jangan risaukan sangat bab tu. Sebab apa yang paling penting mengikut kajian adalah daily protein intake. Itu jauh lebih penting. Walaupun memang ada kajian yang suggest per intake lebih baik ambil dalam protein tu dipecahkan lah. Maksudnya jangan ambil macam 50 gram per intake. Sebab apa? Ada tendensi protein sintesis ataupun tak semua protein tu akan digunakan oleh badan. So dia akan jadi waste. So lebih baik korang pecahkan protein korang kepada smaller meal, okay? Maksudnya jangan ambil 100 gram protein serentak, tapi pecahkan kepada beberapa small meals. Okay, soalan daripada Raihan, macam mana nak hilangkan perut buncit? Okay, sama juga macam mana cara korang nak hilangkan korang punya double chin, nak hilangkan korang punya lemak bahagian tangan. Dia adalah tentang mengurangkan total body fat. Iaitu cara nak kurangkan total body fat mesti melalui caloric deficit dan juga training. Kalau korang tak training pun still boleh, tapi kalau korang campur caloric deficit dan juga training, exercise, tu akan mempercepatkan proses tu dengan lebih cepat. Dan kalau korang nak tahu macam mana cara nak kira kalori, boleh tengok video saya yang ni, saya dah share dekat situ cara nak kira kalori. Kalau korang nak berada dalam caloric deficit, yang pertama identify maintenance calorie, yang kedua deduct 300 daripada maintenance calorie, dan cuba try daripada situ secara progresif turunkan kalori tu dari masa ke semasa. So try tengok video saya yang tu dan understand, dan cuba try kira korang punya maintenance calorie dan belajar sikit bab kalori. Benda ni akan betul-betul mengubah korang punya game dalam bina badan. Okay, untuk Bro Badrul Munir yang tanya macam mana cara menggunakan shred protein. Sama macam guna protein lain, iaitu ambil satu scoop suku setelah training dengan air ataupun susu mengikut diet. Kalau nak bulk up, dan ambil dengan susu. Kalau just nak lean, solid, badan nak lean ataupun nak kurangkan berat badan, ambil dengan air biasa. Okay, so ambil setelah training ataupun nak ambil sebelum training. Macam saya cakap dalam video yang sebelum ni, timing tu bukan benda yang paling penting lah. Okay, yang penting adalah daily protein intake. Hi, it's Q93 tanya, dah lama ke kenal dengan Coach Ida? Sebenarnya dah lama juga, daripada tahun kalau tak salah 2015 atau 2016, masa zaman Newborn Legends. Masa tu saya buat brand baju Newborn Legends, dan dia antara orang yang tolong promote brand tu lah, atlet Newborn Legends. So daripada sampai dulu sampai sekarang jugalah, so dah lama kenal. Okay, daripada Saiful tanya, kalau protein, shred protein dah habis, akan ada restock ataupun tak? Well, Allah Alam. Plan memang ada nak restock, tapi disebabkan ada shortage protein supply daripada US disebabkan corona ni, jadi masa yang dulu shred protein pun nak keluar ambil masa hampir setahun untuk dapatkan supply tu. Jadi saya tak berani jamin dalam keadaan corona macam ni, tapi plan tu memang ada untuk restock shred. So yang tak dapat lagi, korang make sure dapatkan sekarang, sebab itu je stok yang ada last sekali. Okay, Bro Jaf Zainuddin tanya berapa hari kena rest lepas ambil vaksin. Well, ni bergantung kepada individu juga, tapi recommended time untuk rest sebenarnya 7 sampai 14 hari. Tapi bergantung orang. Macam saya Sinovac, masa hari tu first 3 hari memang rasa migraine sikit, badan rasa lenguh, tangan pun rasa lenguh, dan korang kena listen to the body lah. Kalau badan korang rasa penat, korang kena respect badan korang untuk bagi dia rest. Tapi kalau korang nak buat juga exercise, mungkin lepas 4-5 hari boleh, tapi start dengan light exercise. Tengok dulu macam mana badan korang. Kalau rasa semput-semput, pening, migraine, tolong berhenti, jangan teruskan, dan fokus pada rest dulu. Okay, Ashraf Zakaria tanya, kalau kita train betul, disiplin, jaga makan dengan ambil mass gainer ni, berapa berat badan yang kita boleh naik sebulan? Ni sangat bergantung subjektif kepada orang tu. Kalau orang tu
mungkin high metabolism, mungkin badan dia akan ambil masa sikit lah. Dan tengok juga pada body type kita. Macam saya dulu personally, based on saya punya experience, first sebulan 3 bulan tu adalah fasa yang paling cepat untuk naik. Masa tu naik lebih kurang dalam 3-4 kilo jugalah. So bulan kedua badan tu macam dah adapt dan dia dah tak naik macam agresif macam bulan pertama. So nak tahu, kena try sendiri. Okay bro, Syakir tanya exercise kaki apa yang paling banyak kena buat? Well, kita fokus pada compound exercise. Contohnya squat. Okay, try buat squat dan tak adalah banyak sangat. Just mungkin dalam 4 set squat pun dah kira okay sebenarnya. Dan fokus kemudian pada exercise yang macam lunges ke. Kalau gym dah buka, korang boleh guna mesin-mesin yang lain untuk korang workout kaki tu. So saya rasa kalau untuk orang yang tak ada masalah apa-apa dengan kaki orang, tak ada pronation ke, pronated legs, pronated kaki flat foot ke apa, dan mesti wajiblah buat squat. Okey, daripada Zarif, macam mana nak tahu workout kita tu dah sampai ke tahap hypertrophy? Okey, hypertrophy ni kita kena faham dulu definition hypertrophy ni apa. Hypertrophy ni adalah proses pembesaran otot. Okey, jadi kita nak tahu badan kita tu, workout kita tu capai hypertrophy, dan kalau otot kita membesar dan capailah hypertrophy. Tapi dengan cara yang lain, iaitu secara teknikal, macam mana kita nak tahu weight yang kita guna tu bebanan cukup untuk proses hypertrophy. Okey, macam mana kita nak tahu bebanan kita tu cukup untuk training capai hypertrophy? Iaitu kita boleh guna konsep percentage, iaitu kita kena tahu dulu one max rep kita. Daripada one max rep, korang boleh guna 70 ke 80% daripada total one max rep sebagai korang punya weights untuk korang capai hypertrophy. Contoh, kita punya one max rep untuk bench press 100 kg. So untuk hypertrophy training, korang boleh guna konsep 70% ke 80% daripada bebanan tadi tu. Okay, contoh 100 kg lah, 100 kg. Lepas tu korang boleh guna 70 kg untuk buat 8 ke 12 reps untuk hypertrophy training. Okay, bukan ambil random weights, lepas tu setakat buat 8 reps, korang rasa tu cukup untuk hypertrophy. Sebab apa? Bukan reps tu yang penting, tapi adalah reps yang sesuai dengan bebanan. Okay, jadi ada dua faktor kat situ, reps yang sesuai bebanan, dan pemakanan korang kena on point lah supaya korang dapat masa recovery dan juga mempercepatkan proses pembesaran otot. Itu sahaja untuk Q&A hari ini. Saya nak fokus pada breakfast. Kalau korang tengok menu breakfast, saya akan tunjuk lepas ni, dan resepi saya akan share kepada korang. So hari ni, minggu ni saya agak kurangkan carbs, so energy wise memang akan kurang lah. Okay, kalau kita kurangkan carbs, energy kita akan kurang sikit. Dan kita tengok macam mana daripada progress hari ke hari. Korang akan tengok macam mana progress saya, macam mana saya adjust saya punya ratio karbohidrat dan sebagainya. Dalam masa sama kita still flexible. So itulah pentingnya YouTube channel ni, untuk tunjuk korang nak attain body secara natural bukanlah benda yang susah. Dan korang perlukan knowledge saja, dan korang boleh apply knowledge ni dalam apa pun body goal korang. Korang nak naikkan berat badan, korang nak turunkan berat badan, itu terpulang kepada korang. Tapi korang boleh menggunakan approach yang sama, strategi yang sama, cuma adjust sikit lah apa yang saya share kat sini. So guys, jom kita breakfast. Kita dah sampai ke bahagian giveaway. Macam saya janjikan akan ada banyak giveaway dalam vlog ni. So saya dah pilih pemenang giveaway dekat sini. So kita akan tengok siapa pemenang giveaway. So pemenang giveaway kali ini adalah Azri Ishraf. Okay, so Azri Ishraf pemenang giveaway kali ini. So untuk claim giveaway, make sure contact saya dekat Instagram ataupun dekat Telegram. Contact saya, bagi alamat, dan saya akan post insyaAllah besok Shred Solid Protein untuk yang menang giveaway ni. So bagi yang lain, kalau korang nak join giveaway, make sure korang join je Telegram group awal. Kita akan saling berkenalan, apa-apa je yang korang nak tanya soalan kat situ, jadi kita akan saling berkenalan kat situ. So guys, thank you untuk tengok vlog kali ni. Saya harap ada sedikit info yang korang boleh dapat daripada vlog kali ni, dan jangan lupa untuk tekan subscribe, like. Jumpa korang dalam next video.